besar. Okey, baik. Pagi ini kita akan dengar, okey, ayat-ayat yang akan dibacakan oleh rakan-rakan kamu. Okey, semasa rakan-rakan kamu baca, tolong beri perhatian, dan selepas ini nanti saya akan tanya kamu berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca tadi. Okey, kita mulakan dengan Rini. Mary sangat disukai oleh rakan-rakan kerana dia ringan pula. Okey. Menangkap ikan adalah mata pencarian bagi Pak Jali. Lukisan ini adalah bekas tangan datuk saya. Tiap kali balik dari pasar Pak, aku selalu membawa buah tangan untuk cucunya. Okey, dan sekarang ini kita pamerkan di sini. Boleh balik ke tempat dulu. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kamu yang telah membaca tadi. Okey, itu dia. Itu adalah ayat-ayat yang telah dibaca oleh rakan kamu. Okey, cuba kita lihat ayat yang di sebelah sana. Cuba kita baca sama-sama. Mary sangat disukai oleh rakan-rakan kerana dia ringan tulang. Okey, yang kedua. Menangkap ikan adalah mata pencarian bagi Pak Jali. Okey, ketiga. Lukisan ini adalah bekas tangan datuk saya. Okey, yang keempat. Setiap kali balik dari pasar, Pak Akub selalu membawa buah tangan untuk cucunya. Okey, baik. Dalam keempat-empat ayat itu, ya, ada tak apa-apa aspek atau bahasa yang menarik perhatian kamu? Apa yang kamu boleh lihat, yang kamu boleh kesan di dalam keempat-empat ayat itu? Simpulan bahasa. Betul. Okey. Baik, di dalam keempat-empat ayat itu mengandungi simpulan bahasa. Setiap ayat itu telah diletakkan satu simpulan bahasa. Baik, pernah belajar simpulan bahasa sebelum ini? Pernah. Tahu masuk simpulan bahasa dalam keempat-empat ayat itu? Tahu. Bagus. Okey, mungkin simpulan bahasa yang dalam ayat itu mungkin pernah kamu pelajari sebelum ini. Baik, simpulan bahasa. Apa yang kamu tahu tentang simpulan bahasa? Apa yang kamu tahu tentang simpulan bahasa? Ada sesuatu yang tahu? Tak tahu? Tak tahu, cuma pernah mengguna, pernah membaca, ataupun pernah menjawab soalan simpulan bahasa. Pernah? Pernah kan? Biasa. Dalam soalan yang biasa pun biasa simpulan bahasa ini. Okey, sebenarnya simpulan bahasa ini adalah satu unsur tata bahasa yang sangat penting. Sangat penting. Maksudnya adalah berlainan daripada frasa itu sendiri. Kita ambil contoh di situ, ringan tangan, ringan tangan, ringan tangan. Itu satu frasa, tetapi maksudnya berbeza. Adakah ringan tangan itu merujuk pada tangan yang ringan? Bukan kan? Jadi itu adalah keunikan simpulan bahasa ini. Digunakan oleh terutamanya masyarakat Melayu, ya, menggunakan ini. Digunakan dalam nasihat, banyak digunakan dalam nasihat, ya, untuk memberi nasihat, untuk menyampaikan nasihat.
untuk menyampaikan maksud-maksud yang tidak terus, tidak jelas. Hanya orang yang paham saja tahu maksudnya. Nah, itu sebab dia unik dan sangat istimewa digunakan. Kalau kamu boleh menggunakan simpulan masa itu di dalam penulisan, katakan, maka penulisan kamu itu bermutu, ada kualiti, boleh mendapat markah yang lebih bagus. Itu adalah simpulan masa sebenarnya. Oke, baik. Seterusnya kita nak dengar teks. Teks. Ada teks yang saya beri kepada 4 orang tadi. Oke, kita nak dengar bagaimana bunyi teks tersebut. Oke, kita mulakan dengan adik Morris. Tolong baca. Dalam sebuah tengah seekor tupai dan seekor lembu. Mereka berdua sebuah sahabat baik. Walaupun berlainan tempat tinggal dan makanan, mereka tidak pernah bergaduh. Masing-masing dengan tulang untuk membantu rekan dan yang dalam kesusahan. Oke. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Masih ada? Ini. Mana? Pada suatu hari, tupai telah pergi menziarahi rekannya yang kurang sehat. Dia pergi untuk beberapa hari. Lembu berasa sunyi kerana tidak ada rekan untuk diajak berbual. Oke, terus lain. Setelah pergi beberapa hari, tupai kembali ke tempat tinggal mereka. Tupai membawa sedikit makanan sebagai buah tangan untuk lembu. Lembu sangat gembira kerana sahabatnya sudah balik. Oke, teruskan bisikan hari ini. Esok-esokkan ini. Apa namanya? Pada satu pagi, lembu memanggil tupai. Tupai, oh tupai, kata lembu. Mengapa awak panggil saya lembu? Jawab tupai. Begini tupai, rakan saya mengajak kita bermain bola. Awak sudikah? Kata lembu. Tidak mahu saya pergi lembu, jawab tupai ringkas. Oh ya, saya terlupa yang awak memang kaki bangku. Patutlah awak tidak mahu ikut saya, kata lembu. Sekati awak lah lembu, jawab tupai sambil beredar. Sambil beredar, bukan sambil. Oke, baik. Oke, sebentar tadi kita telah dengar rakan-rakan kamu, ya, membaca petikan kaitan dengan 2 ekor binatang yang bersahabat baik, yaitu siapa? Lembu dan tupai. Oke, walaupun mereka berdua ni tinggal di tempat yang berbeda, seorang atas pokok, seorang atas tanah, atas bumi, seorang makan buah, seorang seekor makan buah, seekor lagi makan rumput, tapi mereka bersahabat baik. Ya, mereka ringan tulang. Ringan tulang. Kalau tengok ringan tulang di situ, ada tak? Ada tak ringan tulang di situ? Oke. Untuk membantu rakan yang dalam kesusahan. Baik, sekarang ini boleh tak kamu mengagak apa maksud simpulan bahasa ringan tulang? Kan berdasarkan ayat dalam itu menunjukkan bahawa ringan tulang itu mempunyai maksud jadi. Okey, ada tak kamu jumpa selain daripada ringan tulang? Apa lagi simpulan bahasa yang kamu jumpa dalam tu? Buah tangan. Dalam penggunaan yang ketiga, tupai membawa sedikit makanan sebagai buah tangan untuk lembu. Buah tangan. Apa maksudnya? Apa maksud buah tangan? Okey, cuba tengok dalam ayat itu, apa maksud buah tangan? Hadiah. Oleh-oleh. Nah, dengan kata oleh-oleh, oleh-oleh ini adalah sesuatu yang kita dapat di tempat lain, kita bawa balik untuk diberi kepada sesiapa yang kita suka. Ya. Kalau cikgu, mungkin cikgu beli dan berikan kamu. Yang cikgu pergi tempat lain, cikgu balik beli sesuatu, berikan kamu. Itu adalah oleh-oleh ataupun hadiah ataupun pemberian. Right? Okay. Jadi buah tangan. Lagi ada tak simpulan bahasa lain dalam tu? Apa dia? Ada lagi? Kaki bangku. Apa maksud kaki bangku? Tidak pandai bermain bola. Ya. Kaki bangku. Tengok bangku kamu. Ada berapa kaki? 4. Tapi tak boleh sepak bola. Maka
kaki yang banyak tetapi tak pandai main bola itu dikatakan kaki bangku. Ya, so, namun sini tak ada yang kaki bangku, semua pandai main bola. Okey, so jadi petikan ini mengandungi apa simpulan bahasa dalam itu tadi? Apa semuanya? Ada 3 simpulan bahasa dalam itu. Okey, so simpulan bahasa dalam itu tadi ialah yang pertama tadi apa? Ringan tulang. Ringan tulang. Okey, ini dia simpulan bahasa yang dalam tu. Yang pertama ialah ringan tulang. Apa maksud ringan tulang tadi? Rajin. Okey. Simpulan bahasa yang kedua tadi ialah Buat tangan. buat tangan. Apa maksud buat tangan tadi? Pemberian. Pemberian ataupun hadiah ataupun apa saya kata tadi? Oleh-oleh. Okey. Okey, ini yang kedua iaitu buah tangan. Okey. Yang ketiga apa? Kaki bangku. Kaki bangku. Apa maksud kaki bangku? Tidak pandai bermain. Cikgu simpan tidak pandai bermain di sini. Tapi sebenarnya selalunya kita kaitkan kaki bangku ini dengan orang yang tidak pandai bermain bola. Kamu sambung sini ya? Tidak pandai bermain bola. Okey, ada berapa simpulan bahasa yang kita belajar pagi ini semuanya? 3. Ini ringan tulang, ini mata pencarian, ini bekas tangan, ini buah tangan. Jadi ada berapa? Ringan tulang ada, buah tangan ada, kaki bangku ada. Ini 1. Mata pencarian dan bekas tangan. Okey, itu cikgu tak jelaskan maksudnya. Cikgu jelaskan 3. Ringan tulang, buah tangan, kaki bangku. Yang 2 tu cuba kamu cari sendiri maksudnya. Siapa yang boleh beri maksud bekas tangan? Apa maksud bekas tangan? Cuba tengok ayat dia macam mana. Bekas tangan. Dia kata, lukisan ini adalah bekas tangan datuk saya. Lisa. Cuba dengar dulu apa Lisa kata. Diri. Okay. Hasil lukisan atau Hasil lukisan. Ada lagi orang lain? Okey. hasil kerja seseorang. Hasil kerja seseorang. Okey. So betul. Itulah jawapannya. Bekas tangan ialah sesuatu hasil yang dibuat oleh seseorang, sama ada lukisan, sama ada dalam bentuk macam apa namanya craft, ya, menganyam. Kalau kamu pandai membuat anyaman, dari hasil anyaman itu adalah bekas tangan. Kalau kamu pandai membuat lukisan itu adalah bekas tangan. Kalau kamu pandai membuat manik, contohnya, buat manik, susun manik itu menjadi barang perhiasan. Jadi barang perhiasan itu adalah bekas tangan kamu. Oke, paham maksud bekas tangan? Tapi ini mesti sesuatu yang ada nilai lah. Bukan kamu menulis perkataan, menulis ayat itu boleh juga dianggap sebagai bekas tangan, tapi tidaklah tinggi sedikit nilai. Tapi kalau kamu menghasilkan craft, menghasilkan apa-apa yang boleh dinilai dengan lebih baik, maka itu adalah boleh dianggap sebagai bekas tangan. Okey, yang kedua, yang seterusnya tadi adalah ni. Ni, cikgu tak jelaskan. Cikgu nak suruh kamu cari sendiri. Apa maksud mata pencarian? Menangkap ikan adalah mata pencarian bagi Pak Jali. Hobi. Hidup. Menyara hidup. Menyara hidup. Ada tak lagi? Apa? Seorang kata hobi, ada kata menyara hidup. Ada tak? Mana? Dia tangkap ikan. Pekerjaan. Menangkap ikan, satu dia jual ikan itu dia dapat duit. Macam mana kita nak kaitkan dengan?
masuk mata pencarian. Dia tak pergi dia, Pak Jali tak ada buat kerja lain, dia cuma menangkap ikan saja. Nelayan. Orang menangkap ikan memang nelayan. Tapi apa masuk mata pencarian? Katakanlah saya, cikgu adalah seorang guru. Mata pencarian cikgu adalah menjadi guru. Apa masuk di sini? Apa yang cikgu dapat daripada menjadi guru? Gaji. Ada lagi? Cuma kita nak kaitkan dulu. Satu kali pekerjaan dengan gaji. Betul, cikgu bekerja dapat gaji. Sama juga dengan Pak Jali ini. Dia tangkap ikan, dia jual dapat duit. Jadi duit hasil kerja dia. Ataupun dengan perkataan lain, pendapatan dia. Punca pendapatan dia. Punca duit dia. Punca apa nama ni? Sumber duit dia. Itulah maksud mata pencarian tu. Mata pencarian ialah apa-apa yang kita buat dan daripada kerja tu kita mendapat pendapatan yang utama. Yang utama. Macam cikgu mengajar, cikgu dapat gaji. Jadi dalam sebulan tu yang paling banyak dapat ialah daripada mengajar. Cikgu ada, katakanlah cikgu ada menanam sayur ke, cikgu jual tapi tak banyak, 2-3 ringgit saja macam tu. Itu bukan punca pendapatan kita, bukan mata pencarian. Mata pencarian ialah sumber utama. Faham kan? Mata pencarian ni lah yang sumber utama, yang menyumbang paling banyak dalam pendapatan kamu, itu dipanggil mata pencarian. Okay. Dia memang itulah, dari situlah pendapatan kamu datang yang paling banyak. Adalah mata pencarian. So ada berapa simpulan masa yang kita baca tadi? 5. Okey. Sekarang ini cikgu nak suruh kamu tulis ayat sendiri. Ya, tulis ayat sendiri berdasarkan contoh ayat yang cikgu dah buat. Dan juga contoh ayat dalam cerita. Okey, kamu ubah sendiri ayat itu menggunakan simpulan bahasa yang sudah kita pelajari. Orang? Pak. Oh dia barisannya panjang sikit. Okay. Bukan tulis maksud tetapi gunakan simpulan bahasa itu untuk menulis ayat. Contoh macam contoh 4 ayat yang cikgu tulis di depan. Macam mana kamu menggunakan dalam ayat? Ya.
perbaiki ya. Tulisan tak apa jelas ya. Jangan padamnya lain, sambungnya guru-gurunya tanya sambung. Oke. Jangan bekerja, BE saja, tak ada ber. Bekerja. Bekerja, bukan berkerja. BEKERJA, bekerja. Di bawah, disambung dengan bawah. Di imbuhan, ingat imbuhan mesti bersambung dengan kata dasar yang diberi imbuhan tu. Contohnya bawah, di bawah, di itu bersambung dengan bawah. Di bawah. Tak boleh pisah. Salah, mesti sambung. Baik. Apa orang sudah siap? Belum? Oke, kalau belum siap, oke, sambung dia di rumah nanti. Oke, baik. Nanti sekejap. Boleh? Oke, saya pun nak tanya balik. Oke, ada berapa simpulan bahasa yang kita belajar pagi ini? 5. Ada? 5. Ada 5. Oke, yang pertama ialah ringan tulang. Oke, apa maksud ringan tulang? Rajin. Yang kedua, buah tangan. Maksudnya ataupun oleh-oleh ataupun. Yang ketiga, bekas tangan. Apa maksud bekas tangan tadi? Hadiah. Hasil kerja seseorang. Hasil kerja tangan seseorang. Oke. Lepas tu yang keempat, kaki bangku. Apa maksud kaki bangku? Tidak pandai bermain bola. Yang keempat, yang kelima, bukan ini. Mata pencarian.
Apa maksudnya tadi? Pendapatan. Pendapatan. Oke, di dalam latihan itu cikgu tambah satu lagi simpulan rasa yang kita tak sebut, itu kamu kena cari sendiri. Rujuk dalam kamus simpulan rasa kamu kalau kamu ada, ataupun dalam mana-mana buku, untuk mendapatkan maksud dan juga macam mana nak tulis ayat. So kesemuanya ada 6. Oke, baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.